Untuk mencipta kejayaan ini ada banyak laluannya sebenarnya. Jadi antara salah satu laluan untuk kita mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi ini adalah menerusi ataupun melalui bidang-bidang kemahiran. Jadi kami ingin berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya sektor ataupun bidang-bidang pendidikan dalam konteks kemahiran ini sentiasa diperkasakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Hari ini kami bersama dengan dua orang tetamu untuk bercakap berkenaan laluan kerjaya melalui kemahiran. Saya perkenalkan dua orang tetamu hari ini di studio, iaitu teknologis Dr. Muhammad Yusof Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia KSM. Juga kami bawakan Muhammad Hamzi Rosli, ikon TVET MARA. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk keduanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, bidang kemahiran ini semakin mendapat perhatian daripada para pelajar, golongan belia dan sebagainya. Cumanya kalau Dr. Yusof boleh kongsikan pada pagi ini, apakah antara inisiatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpasaran golongan belia yang melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran ini? Okey, terima kasih Cik Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meningkatkan kebolehpasaran bidang TVET kita perlu adakan kesedaran dengan pihak industri. Sebab apa? Sekarang ni sebenarnya kebolehpasaran di negara kita untuk graduan TVET ni dia tinggi sebenarnya, di antara 90 hingga 95. Jadi untuk meningkatkan lagi itu sebenarnya adalah kesedaran bagi pihak industri lah. Sebab apa? Industri ni mereka memainkan peranan penting untuk mengambil pekerja daripada TVET lah. Itu lebih penting. So jadi industri itu lebih kena tahu bahawa kita ada bilangan pekerja TVET yang ramai. Jadi kalau mereka ni boleh mengambil dengan lebih ramai sesuai dengan keperluan syarikat mereka, pasti kebolehpasaran itu akan lebih meningkat lagi. Dan satu lagi saya nak ingatkan bahawa kalau kita nak ambil pekerja TVET ni, mereka ni ada kemahiran dan kemahiran mereka ni tinggi dan sesuai dengan keperluan industri. Jadi kalau boleh kita minta pihak industri membayar gaji yang sesuai dengan kelayakan mereka lah. Terima kasih. Itulah antara isu utama kan apabila para pelajar yang ingin menyambung pengajian dalam sektor kemahiran, pendidikan kemahiran ini. Kadang-kadang ibu bapa yang memikirkan kerjaya ini tidak mempunyai masa depan yang cerah seperti kerja-kerja profesional seperti doktor, jurutera dan sebagainya. Tapi sebenarnya kemahiran ni kalau kita pergi luar negara, bayarannya tu lebih kurang sama, malah boleh tinggi lagi daripada pekerja-pekerja profesional. Jadi untuk Hamzi sendiri sebagai ikon TVET MARA, apa antara perkara yang disanakan oleh Hamzi sendiri untuk memastikan agar kesedaran itu dapat dipupuk dalam kalangan para pelajar dan juga ibu bapa berkenaan dengan stigma sektor kemahiran ini? Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Hamzi. Jadi hari ini kalau kita lihat sambutan TVET ni, kalau dulunya boleh dikatakan adalah pilihan yang kedua. Kan rata-rata ramai yang rasa bimbang, ibu bapa mungkin akan ada yang rasa ada harapan atau tak ada harapan. Tapi hari ini kita lihat TVET bukan lagi pilihan kedua, malah jadi pilihan yang pertama sebenarnya. Kalau daripada segi di industri, kita lihat majikan sendiri sangat-sangat memerlukan golongan-golongan yang daripada TVET ini, sebab kita tahu dan kita yakin daripada TVET ini mempunyai satu kemahiran dan juga kompetensi yang tinggi dalam nak melaksanakan daripada pengoperasian tertentulah. Jadi kita dapat lihat kalau kita sebagai seorang ibu bapa mungkin akan ada kerisauan. Mungkin dulu tak apa, tapi sekarang dah banyak sangat peluang sebenarnya yang terbuka di kalangan para belia ni sebenarnya. Dan kita lihat kerajaan sendiri juga bagi satu program dan memperkasakan lagi TVET ni sebenarnya. Itu yang saya boleh bagi pandangan. Apa bentuk-bentuk kemahiran yang mungkin Hamzi sendiri ada dalam industri kan? Jadi Hamzi boleh kongsikan apakah antara bentuk kemahiran yang yang boleh dipelajari oleh golongan belia ataupun para pelajar di sana untuk menyambung pengajian mereka. Betul, okey, baik. Jadi kalau kita lihat untuk ke arah negara yang maju, pembangunan akan tetap ada kan? Kalau kita lihat setiap pembangunan akan ada pelbagai cabang-cabangnya, contohnya elektrik. Kan setiap pembangunan akan ada elektrik dan seterusnya akan ada aircon. Dan hari ini kita lihat
renewable energy, tenaga solar yang dah digembar-gemburkan, yang dinaikkan kan. Kita lihat itu adalah peluang-peluang yang boleh diterokai oleh para belia sebenarnya untuk mahirkan dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Sebab permintaan terlalu tinggi. Kita boleh katakan di luar kita perlukan orang yang ada high kompetensi untuk nak melaksanakan tugas-tugas di lapangan, di platform. Okey? Itu yang menarik tu. Yalah, kita apabila nak menyambung pendidikan, nak tengok masa depan tu macam mana, cerah ke tak, bukan masalah dia profesional ke atau kemahiran ke. Kadang-kadang ada yang profesional pun menganggur juga kan. Dia bukan nak merendahkan mana-mana pihak, cumanya yalah, kita nak orang kata mengubah sedikit pandangan terdahulu dengan sekarang, bagaimana evolusi sektor kemahiran ini sudah berubah sekarang kan. Okey, Dr. Yusof, sekarang ialah apabila ada program-program yang telah disusun, pasti akan ada para pelajar yang berminat untuk menyertai program-program seperti ini kan. Jadi apa antara kelebihan lain sekiranya para pelajar ini menyertai program-program ataupun pendidikan di bawah TVET ini? Okey, sebenarnya macam ni ya. Kita sebenarnya rakyat Malaysia ni, kalau ikut pada saya detail sikit ya, ikut pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang untuk tahun 2013 hingga 2015. 2013 hingga 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Setiap tahun kita rakyat Malaysia akan masuk ke sistem pendidikan ni seramai lebih kurang 430,000. Okey, daripada 430,000 ni, selepas mereka tamat sistem pendidikan lebih kurang dalam 23 tahun, kita tengok ya, mereka yang lulus di peringkat tertinggi ya, seperti mungkin daripada diploma ke ijazah, master dan PhD itu hanya 15%, iaitu lebih kurang dalam 65,000 orang sahaja. Yang ramai ialah yang sampai ke tahap SPM, iaitu 61%, iaitu jumlahnya ialah lebih kurang dalam 262,000. Okay. Jadi yang 262,000 ni nak pergi mana sebenarnya? Kalau yang pandai itu betul lah, dia pergi universiti, dia tamat dengan mungkin kerjaya profesional. Tapi yang lebih ni, yang 262,000, mereka inilah kita syorkan untuk masuk kepada bidang TVET. Supaya mereka ni bukan sebenarnya tak pandai. Kena ingat ya. Mereka ni cuma orang panggil non-academic inclined. Betul. Saya setuju. Dia tak cenderung kepada akademik. Jadi bidang dia kena bagi yang bidang yang dia cenderung supaya dia lebih maju di situ. So kalau kita paksa dia pergi kepada yang profesional tadi, universiti dan sebagainya, mereka tak mampu. Ya, betul. Tapi mereka ni disalurkan kepada bidang yang mereka minat. Itulah bidang yang kita syuk, adalah bidang kemahiran. Bidang kemahiran ni, bezanya antara kemahiran dan akademik ialah dari segi teorinya ya. Jumlah teorinya kalau di akademik mungkin 60 hingga 70 teori. Selebihnya 40 hingga 30 lagi itu adalah praktikal, amali. Sedangkan kemahiran ni dia lebih kepada lebihnya ialah praktikal. 70 praktikal, 70% praktikal, yang 30 tu teori. Jadi mereka ni dia tadilah non academic inclined dia, maksudnya dia tak pandai teori itu. Bagi dia matematik, sains yang tinggi-tinggi mereka tak faham. Tapi kalau bagi mereka praktikal, contohnya bagi mereka contoh buat apa yang contoh kita ambil kursus yang senang, kimpalan. Mereka bagi buat kimpalan, mereka suka sebenarnya. Mereka suka buat kimpalan tu. Jadi dan kimpalan ni tak perlukan teori yang mahir-mahir, yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi itu tak perlu. Mereka tahu cuma setakat teori yang simple je. Untuk welding, contoh untuk welding aluminium contohnya, teori yang dia perlukan ialah suhu lebur dia 660 darjah Celsius. Itu cukup dah. So mereka nanti bila mereka bekerja nanti mereka akan set kat mesin tu 660 darjah Celsius untuk aluminium contohnya kan. Jadi selebihnya kemahiran untuk welding tu kan. Kemahiran dia sendiri hands on. Dia kemahiran tangan gitu kan. Kemahiran tangan. Berbeza dengan fashion tadi, dia hands on, dia banyak fikir je kan. Tapi mungkin hands on ni kurang lah kan. Jadi oleh kerana dia memang bijak, kelebihan di situ, mereka cepat boleh siap. 2 tahun dah habis dia contohnya diploma. Ataupun 4 tahun, 5 tahun habis degree. Selesai dah. Tapi kalau bagi yang
bukan slow learner, kita bagi non-incline tadi, non-academic incline tadi, dia kalau teori tu sepatutnya 2 tahun, dia boleh pergi 4 tahun, 5 tahun. So kalau siapa nak bagi 4-5 tahun kat dia, mesti fail punya lah. Jadi kalau dia buat hands on, dia kalau 2 tahun untuk dia, 2 tahun dia boleh siap. So 2 tahun tu cukup untuk dapat sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Dan tahap 3 ni kalau ikut pada Masko, mereka ni dah layak dipanggil pekerja mahir. Begitu okey. sikit. Dan sekarang untuk makluman, Malaysia sekarang ni kekurangan pekerja mahir. Kalau bandingkan Singapura dengan Thailand ke even dengan Indonesia, kita rendah ya. Kita sekarang ni jumlah pekerja mahir kita adalah 31.5% sahaja. Dan kita punya wawasan kita adalah untuk meningkatkan jumlah pekerja mahir negara ni kepada 35% pada tahun 2025. Sorry. 35% pada tahun 2030. Jadi itulah. Kita sekarang masih mengejar itu ya. Jadi kita berharaplah supaya lebih ramai tadi yang apa tu academic incline ni, yang boleh pandai ni terus pergi kepada buat profesional. Tapi yang tadi tu yang 61% tu ramai tu. Pilihlah kemahiran dan kita tingkatkan jumlah pekerja mahir negara supaya kita boleh mencapai negara maju dengan lebih cepat lah. Macam Hamzi sendiri sebagai ikon TVET kan, bagaimana peluang kerjaya untuk para pelajar yang menyambung pengajian dalam bidang kemahiran ni? Masa depan mereka tu berapa cerah yang kita boleh yang kita boleh nampak dalam waktu tempoh sekarang ini untuk kita bagi yalah orang kata vision sikit untuk ibu bapa yang menonton sekarang ni kan, sebab masih ada sebenarnya ibu bapa yang risau cakap jangan sambung ni kita nak ubah sikitlah persepsi tu kan. Tapi macam saya sendiri, saya bermula daripada IKM juga. Dia dalam bidang sijil. Sijil. Kemudian saya sambung di peringkat diploma dan terus kepada ijazah. Dan kalau kita lihat acuan ataupun saluran nak pergi ke arah profesional itu ada sebenarnya di kalangan TVET. Bukan sekata TVET hanya sekadar TVET untuk kemahiran saja, tapi dia boleh juga ke arah yang profesional sebenarnya. Ada laluan-laluan tertentu yang kita kena terokai lah. Macam saya dulu SPM macam tadi academic non-incline academic kan. Betul, saya pun adalah golongan yang begitu. Kan, golongan yang bukan dulu minat kepada akademik tapi minat kepada kemahiran. Tapi bila dalam TVET tu sendiri kita dapat acuan tu daripada pensyarah dengan dia punya dedikasi, dia nak lihat kita ni berjaya, dia aturkan lepas ni nak pergi mana. IKM, pergi ke KKTM, pergi ke Unit 10, saya sambung di Unit 10 dan seterusnya. Sekarang balik kepada IKM KL balik. Sebab saya nampak dari segi MARA sendiri, saya nampak usaha nak membantu para pelajar ni untuk cerah masa depan ni memang ada. Memang dah ada. Cuma para belia ni kena ambil satu inisiatif, yakin dan percaya, dan kita mampu buat sebenarnya. Ibu bapa kena letakkan satu keyakinan dan kepercayaan kepada zaman sekarang ni. TVET memang bukan lagi pilihan kedua tapi boleh jadi pilihan yang pertama. Betul. Daripada anak-anak yang ingat tak masa yang baru-baru ni keluar berita pasal para pelajar SPM tak datang, tak nak sambung betul. Nak jadi influencer kat Instagram bukan tak boleh, tapi kalau kita boleh war-warkan tentang bidang kemahiran ni, kita boleh dapat pekerja yang lebih mahir daripada berpuluh-puluh ribu yang tak datang, tak berminat nak belajar, berminat nak belajar masuk bidang kemahiran kan. Okey, mungkin Dr. Yusof ada beberapa perkara yang disampaikan berkenaan dengan industri TVET ini kan. Okey, tadi saya katakan bahawa 61% daripada jumlah pelajar tu dia tersekat di SPM tu, di peringkat menengah lah. Yang lebih hanya 15% saja berjaya ke peringkat lebih tinggi, peringkat profesional lah. Jadi saya macam mana kita nak kenal pasti mereka ni semasa di sekolah lagi. Jadi saya sebenarnya mereka ni ada dia punya tanda-tanda dia. Kita ada tanda-tanda lah. Kalau mereka ni masa belajar tu dia minat kan, tapi tak cemerlang. Ini kita panggil dia dia minat cemerlang, dia panggil fast learner lah. Yang ni excellence ni. Yang ni sebenarnya 15% ni. Dan ada yang dia ni minat tapi tak cemerlang. Yang ni kita panggil dia average learner lah. Tadi fast learner ni average learner. Dan ada yang tak minat, tak cemerlang. Yang ni memang slow learner. Tapi saya ingat sekali lagi, mereka ni bukan tak cerdik. Bukan tak cerdik, tapi dia adalah non-academic incline. Tapi dia mungkin
skill inclined. Yeah. Jadi siapa yang kenal dia ni? Yeah. Guru-guru mereka lah kenal mereka. Betul. Jadi Setuju. peranan guru-guru ialah mengenal pasti pelajar-pelajar ni dan kita boleh syorkan hala tuju mereka ni ke arah kemahiran. Jadi itulah peranan guru-guru sangat penting untuk menentukan arah masa depan pelajar tu sama ada ke arah akademik ataupun kemahiran. Saya ingat dulu masa sekolah kan ada kelas, dululah stigma kan, ada kelas atas, kelas bawah. Ya, Kelas bawah ini yang main-main ni. Betul. Tapi sekarang ni saya rasa stigma tu tak perlu ada lagi. Sebab yang betul. kalau orang kata kelas bawah ni, dia ada kemahiran lain. Yang kelas atas ni tak tahu kan. Betul. Jadi itulah zaman dah berubah sekarang ni kan. Jadi kita tak boleh pukul sama rata. Setiap kanak-kanak itu ada kelebihan masing-masing. Bapa perlu menghargai anak-anak mereka. Okey, terima kasih kepada Dr. Yusof dan juga Hamzi sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan laluan kerjaya melalui kemahiran. Semoga ia dapat membuka sedikit pandangan anda ataupun mengubah sedikit bagaimana stigma anda terhadap sektor akademik kemahiran ini. Kita nak bawa anda ke seleksi pagi di Perak FM bersama dengan rakan penyampai DJ Nana di sana yang sudah pun bersedia. Silakan.